Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Hari ni kita akan sambung bab 6. Sebelum ni kita dah belajar bab 2, organel. Bab 3, pasal pergerakan bahan keluar masuk plasma membran. Bab 4, kita belajar pasal kondensasi, hidrolisis, sebatian organik. Bab 5, minggu lepas kita belajar pasal enzim. So, untuk bab baru ni kita akan belajar macam mana sel, daripada satu sel kita akan dapat banyak-banyak sel. Apa nama proses tu? So, untuk bab 6, tajuk dia ialah pembahagian sel. Tapi minggu ni kita akan fokus kepada mitosis. Pembahagian sel terbahagi kepada dua. Pertama, pembahagian nukleus ataupun karyokinesis. Yang kedua, pembahagian sitoplasma, sitokinesis. Kan dalam sel kita ada nukleus. So, nukleus ni akan membahagi untuk dapat lebih banyak sel. Dan juga sitoplasma. Lepas pembahagian nukleus akan diikuti dengan pembahagian sitoplasma atau cytokinesis. Dalam pembahagian nukleus, dia ada dua, mitosis dan meiosis. So, mitosis dia untuk pembahagian sel soma. Meiosis untuk sel gamet. Sel gamet ada dua sahaja. Untuk perempuan, ovum. Untuk lelaki, sperma. Selain daripada ovum dan sperma ni, dia adalah sel soma. Jelas tak? Dalam organisma, kita ada dua jenis sel. Sel soma dan sel gamet. Sel soma ialah sel selain sperma dan ovum. Contoh, sel darah, sel otot. Ia terhasil melalui proses mitosis. Bilangan kromosom adalah diploid. Diploid bermaksud dia ada dua set kromosom. Dia ada pasangan, dia couple. Satu daripada ayah dan satu daripada ibu. Contoh yang merah ni daripada ayah, yang biru ni daripada ibu. So, pasangan ni, yang couple ni dia panggil sebagai kromosom homolog. So, kromosom homolog dia ada ciri yang sama. Contoh, yang ni sama panjang. Yang pendek dengan pendek. Yang panjang dengan panjang. Sebabkan dia ada dua set, kita tulis dia sebagai 2N. Sel soma manusia. Contoh, sel darah tadi, dalam satu sel darah ada 46 kromosom. Yang ni adalah contoh kromosom dalam manusia. Kita ada 46 kromosom. Yang XY ni adalah jantina. Kalau XY lelaki, kalau XX perempuan. Sekarang sel gamet. Sel gamet dua sahaja. Sperma lelaki, ovum perempuan. Terhasil melalui proses meiosis. Bilangan kromosom haploid. Haploid maknanya dia ada satu sahaja. So, bila dia satu, kita tulis sebagai N. Kalau diploid, 2N. Contoh sel gamet manusia, ovum, bilangan kromosom dia ialah 23. Dia separuh daripada sel soma. Contoh kalau sel darah, kita ada 46. Kalau sel sperma dan ovum, dia ada 23 sahaja. Dia separuh daripada 46.
Tu dia nama dia haploid, dia half. Okey. Half daripada diploid. Boleh tak? Okey. Kalau contoh lain, bilangan kromosom dalam sel soma untuk lalat ialah 8. So kalau sel gamit dia separuh daripada 8. Half daripada diploid. So dapat 4. Jelas tak? Kita sel. So dalam kita sel kita ada 4 fasa. Okey, fasa pertama ialah fasa G1. Semasa fasa ni sel akan membesar. Okey, sel akan membesar. Komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma dihasilkan. Sebab kita nak tenaga dan juga protein. Ingat tak lagi dalam bab 4 kita dah belajar pasal pembentukan kromosom. Betul tak? So dalam pembentukan kromosom kita kena ada DNA dan juga protein. So kita perlukan protein. Dan nukleus kelihatan besar dan kromosom bentuk kromatin berbenang halus panjang. So macam dalam gambar ni nampak tak? Dia bentuk berbenang. So ni adalah kromosom yang berbentuk berbenang, juga dikenali sebagai kromatin. So bentuk berbenang adalah kromatin. Kemudian kita akan masuk fasa S. Fasa S sintesis. Okey. Semasa fasa S, DNA dalam nukleus menjalani replikasi. So daripada satu ni dia akan jadi 2. Setiap kromosom mengganda menjadi 2 kromatid. Okey, yang ni satu ni dipanggil kromatid. Lepas tu dia akan mengganda. Bila dia mengganda, dia akan melekat pada sentroma. Okey. Ni adalah sentroma, pusat dia. So, ni satu kromatid. Okey, yang ni ada satu kromatid dan satu lagi kromatid. Melekat pada sentroma. So, 2 kromatid ni dikenali sebagai kromatid kembar. Okey, dan mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Itu sebab dipanggil kromatid kembar. Sebab dia ada salinan DNA yang sama. Okey, jelas tak? So, semasa fasa S, apa yang kromosom buat? Kromosom akan replikasi, mengganda. Daripada satu kromatid, dia akan jadi 2 kromatid yang melekat pada sentroma, pusat dia. Okey, so 2 kromatid ni dikenali sebagai kromatid kembar. Okey. Kemudian, lepas habis fasa S, kita akan masuk fasa G2. So, semasa fasa G2, sel akan terus membesar dan kekal aktif secara metabolik. So, sebab apa? Dia nak kumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk pembahagian sel. Okey, lepas dia dah ada tenaga yang dia perlukan, dia masuk fasa M. So, fasa G1, S dan G2 dikenali sebagai interfasa, iaitu macam fasa persediaan sebelum sel membahagi. Okey, selepas sel dah mengalami interfasa, so sekarang dia dah ready untuk membahagi. So, banyak-banyakkan sel. So, dalam fasa M, kita terdiri daripada mitosis dan cytokinesis. Okey, merangkumi profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. So, dalam fasa M, kita ada 4 fasa, PAMAT, P-M-A-T. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa.
Okey. Okey, sekarang kita masuk mitosis. Okey. Mitosis ialah proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Okey. Daripada satu nukleus, kita akan nanti dapat dua nukleus. Dan setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Sel induk ni maknanya sel yang asal, yang first kali sebelum dia bahagi. Contoh kalau sel first tu, sel induk ada 4, so nanti anak-anak dia, dua anak dia akan ada bilangan kromosom yang sama, iaitu 4. So, di dalam mitosis, kita first kali ada profasa. Okey, dalam profasa, kromatin akan memendek dan menebal bagi membentuk struktur kromosom. Kan tadi masa interfasa ada kromatin yang kromosom berbentuk benang. So, semasa profasa dia akan memendek dan menebal untuk jadi bentuk macam X ni. So, masa ni kita boleh tengok kromosom di bawah mikroskop. Okey. Kromosom terdiri daripada dua berbenang seiras. Dikenali sebagai kromatik kembar. Yang tadi cikgu dah cakap. Kromatik kembar dia ada dua kromatik yang melekat pada sentromer. Okey. Dalam profasa juga, membran nukleus akan terurai. So, membran nukleus ni yang bulatan ni, yang mengelilingi kromosom. Okey. Semasa profasa dia akan terurai. Nukleolus. Nukleolus yang bulat ni. Okey. Yang bulat ni dia akan hilang. Dan centriole. Centriole yang ni, warna kuning ni, dia akan bergerak ke kutub. Okey. Dan gentian gelendung mula terbentuk. So, gentian gelendung yang macam tali ni mula terbentuk. Okey. Itu semasa profasa. Yang kedua, metafasa. Sekarang sentriol ni nampak tak? Dia dah di kutub bertentangan. Satu belah kanan, satu belah kiri. Okey, gentian gelendung. Gentian gelendung ni akan melekat pada sentromer. Dia yang berfungsi untuk menggerakkan kromosom ni. Okey. So, semasa metafasa, kromosom ni akan beratur. Dia akan susun pada satah khatulistiwa. Straight ni adalah satah khatulistiwa. So, dia akan berakhir apabila sentromer mula membahagi. So, nanti sentromer ni dia akan berpisah. Fasa yang ketiga ialah anafasa. Anafasa berpisah. Okey, metafasa beratur, anafasa berpisah. Sentromer membahagi dua. Yang pusat kromosom tadi tu, yang bulat tu dia membahagi dua. Dan kromatik kembar berpisah. So, kromatik kembar satu akan pergi ke belah kanan, satu akan pergi sebelah kiri, ke kutub bertentangan. So, gentian gelendung memendek mengecut dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. So, kromatik kembar ni bergerak disebabkan gentian gelendung ni mengecut dan memendek. So, anafasa akan berakhir apabila kromatik ni sampai ke kutub bertentangan. Okey. Kemudian, last kali dalam mitosis ialah telofasa. Semasa telofasa, okey, apabila sampai di kutub bertentangan, kromatik yang tadi ni
yang telah berpisah dikenali sebagai kromosom anak. So, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Nampak tak? Yang ni ada 2 merah, 2 biru. Sama juga dengan sebelah sini. 2 merah, 2 biru. So, kromosom akan menjadi kromatin semula. Dan nukleolus yang bulat tadi, dia akan muncul balik. Yang gentian gelendung pun akan hilang. So, gentian gelendung ni akan menghilang dan membran nukleus baharu terbentuk. So, kita dapatlah 2 nukleus yang serupa dengan sel induk. So, nampak kat sini ada 4 kromosom. Yang first sekali pun ada 4 kromosom. Jelas tak? Okey, cikgu proceed dengan mitosis. Yang ni kalau dalam sel tumbuhan. So, beza antara mitosis sel haiwan dengan sel tumbuhan ialah kehadiran sentriol. So, dalam sel tumbuhan dia tak ada sentriol. Tapi, dia berupaya untuk membentuk gentian gelendung. So, dia sama sahaja fasa dia. Kita ada profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Cuma tak ada sentriol. Okay. Tadi kita dah tengok pembahagian nukleus mitosis. Pada akhir telofasa ada 2 nukleus. So, sekarang ialah pembahagian sitoplasma. So, sitokinesis ni berlaku pada akhir telofasa untuk hasilkan 2 sel anak. Okey. Gambar first ni ialah sitokinesis dalam sel haiwan. Okey, gambar ni boleh rujuk dalam buku teks pun ada. Okey. So, untuk sel haiwan kita ada microfilament. Okey. Cikgu highlight, kita ada microfilament. So, microfilament ni ada dekat tengah-tengah antara 2 nukleus ni. So, pada cytokinesis, membran. Okey. So, ni adalah sel membran kan. Membran plasma tu, dia akan mencerut. Mencerut maknanya dia ke dalam. Okey. Dia akan ke dalam dan microfilament yang garisan di tengah-tengah ni, dia akan mengecut. So, bila membran plasma dia ke dalam dan microfilament pun mengecut, so, dia akan terhasillah 2 sel anak. Dia akan terputus. So, microfilament ni akan menghasilkan gelang pencerutan. So, yang ni adalah gelang pencerutan. Untuk kita putuskan jadi 2 sel anak. Okay, jelas tak? So, pada cytokinesis dalam sel haiwan, membran plasma mencerut di bahagian tengah sel. Okay, dia ke dalam. Microfilament mengecut, menyebabkan sel mencerut sehingga terputus menjadi 2 anak. So, microfilament dia akan mengecut. Bila dia mengecut, terhasillah gelang pencerutan ni. So, gelang pencerutan nanti dia akan mencerut. So, dapatlah 2 sel anak. Okey, itu untuk sel haiwan. Kalau sel tumbuhan, dia tak ada microfilament. Yang dia ada adalah vesicle. So, vesicle ni akan berkumpul di tengah, di antara 2 nukleus ni juga. Ni macam garisan yang putus-putus ni adalah vesicle. Kemudian, yang garisan ni, yang vesicle ni akan bercantum untuk membentuk plate cell. Okey. Plate cell. Yang luar ni adalah dinding sel induk. Dinding sel asal. So, yang tengah ni adalah plate cell. So, plate cell ni dia ada membran plasma baharu
dan bahan dinding sel. So nanti plat sel ni dia akan menghasilkan membran plasma dan sel dinding untuk sel anak ni. So plat sel akan berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma. So tadi dia setengah je. Sekarang dia akan kembang dan cantum pada membran plasma sel induk. Okay. Lepas plat sel berkembang dan bercantum dengan plasma membran, so kita akan hasil dinding sel baharu. So gentian selulur besar akan dihasilkan untuk menguatkan dinding sel yang baharu. So jadilah 2 sel anak. Okay, kenapa sel tumbuhan dia tak mencerut? Kenapa dia ada vesikel ni? Sebab sel tumbuhan dia ada sel dinding. Sel dinding ni kuat. So kita sel membran tak boleh mencerut. So ganti dengan vesikel. So vesikel ni akan hasilkan plat sel. So plat sel nanti akan membentuk membran plasma dan dinding sel baharu untuk sel anak. So dapatlah 2 sel anak. So untuk mitosis dia akan hasilkan 2 sel anak. Sel anak ni bilangan kromosom akan sama dengan sel induk. Okey. Contoh, kalau awal sel ni dia ada 4 kromosom, nanti sel anak ni pun akan dapat 4 kromosom. Ada 2 merah, 2 biru. Sama dengan yang asal. Jelas tak? Okey. Kenapa kena ada mitosis ni? Apa kepentingan dia? Okay, mitosis first adalah untuk perkembangan embrio. So embrio mula-mula kecil. So lama-lama dah 9 bulan dia jadi fetus ni disebabkan oleh mitosis, pembahagian sel soma. Yang kedua, penjanaan semula. Contoh cicak. Cicak kan bila ekor dia terputus, dia akan hasilkan ekor yang baharu. So proses untuk hasilkan ekor baru adalah mitosis. Yang ketiga, penyembuhan luka. Contoh kalau kita jatuh berdarah. So bila berdarah, lama-lama dia akan pudis. Kemudian sel kulit terbentuk semula. So sel kulit akan sama dengan sel kulit yang asal yang sebelum berdarah tu. Okey. Yang keempat, pembiakan asexual. Contoh mikroorganisma, amoeba, yang ni hydra. So untuk hasilkan anak dia melalui mitosis. Sebab nanti anak dia akan sama dengan dia. So hydra ni nanti anak dia akan sama juga macam dia. Okey, aplikasi mitosis. Okey, antara aplikasi mitosis ialah pengkulturan tisu. So pengkulturan tisu ni kita akan ambil sel cebisan tisu atau organ haiwan untuk dibiakkan dalam larutan medium. So dia secara in vitro, luar badan organisma. Maknanya sel tu tak dihasilkan dalam badan. Kita hasilkan organ tu dekat luar, dekat makmal. Okey? Tujuan pengkulturan tisu ni untuk membiakkan sel tumbuhan dan sel haiwan secara pembiakan aseks tanpa proses persenyawaan. Okey? Maknanya dia kat sini kita biarkan dia dekat makmal. Dia tak ada proses persenyawaan. Maknanya sperma dia takkan bersenyawa dengan ovum untuk hasilkan anak tu. Yang ni semua dalam makmal. Kita just ambil
satu sel, kemudian kita biarkan untuk jadi banyak-banyak sel. Okey. Contohnya, pengkulturan daging. So, pengkulturan daging ni kita nak hasilkan daging tanpa sembelih binatang tu. So, macam mana? First, kita ambil tisu daging daripada otot haiwan. Okay, kemudian kita ambil sel stem. Sel stem di extract daripada tisu otot. Daripada tisu tu kita ambil satu sel tu. Nama dia sel stem. Okay, nanti kita akan biarkan dalam larutan. Last nanti dia akan membahagi. Sel stem tadi dia akan bahagi secara mitosis. Dan membentuklah tisu. Kan kita dah belajar sel, tisu. Okay. So, tisu ni akan sama dengan tisu yang kita ambil daripada lembu ni tadi. So, kita tak payah nak sembelih lembu untuk dapat daging. Kita boleh hasilkan daging daripada satu sel sahaja. So, gentian tisu otot tadi dijadikan sebagai daging burger. Maybe kat overseas ada kot pengkulturan daging. Dia tak nak sembelih binatang, so dia hasilkan daging menggunakan sel binatang tu. Okey. Yang ni daging. Okey, sekarang pengkulturan tisu tumbuhan. Okey. Untuk tisu tumbuhan macam lobak ni, kita nak hasilkan banyak lobak dalam masa yang singkat. So first kita akan ambil cebisan kecil tisu. So, cebisan tisu ni dipanggil sebagai S-spline. Okay, ni lobak. Kita ambil tisu daripada lobak ni, cebisan dia. So, cebisan ni, yang warna hijau yang kita ambil ni adalah S-spline. So, S-spline ni nanti kita masukkan dalam satu medium kultur. So, medium kultur ni dia mengandungi nutrien, hormon untuk pertumbuhan. So, bila dia dah masuk dalam ni, nanti dia akan membahagi secara mitosis. Daripada S-plant tadi, sel tu dia akan jadi embrio dan membentuk kalus, iaitu sekumpulan tisu yang belum membeza menjadi batang, daun dan akar. Okey. So, sel-sel dalam kalus ni membesar menjadi embrio. Dan last sekali jadilah anak tumbuhan. So, lepas ni dia akan dipindahkan dekat tanah. Okay, jelas tak? Daripada tisu lobak tu, nanti kita akan letak dalam satu medium. Medium ni dia ada nutrien untuk tisu tu, untuk sel tu membahagi. Okay. So, bila dia dah membahagi, dia akan membentuk kalus. Kalus tisu yang belum membeza menjadi batang, daun dan akar. Dia rupa dia macam ni. Okey. So, kelebihan perkulturan tisu ni, kita dapat hasilkan ribu-ribu anak tumbuhan, klon. Dia panggil klon sebab kita ambil satu tisu dan kita biarkan dalam makmal. So, dia sama saja dengan lobak yang kita tanam. So, dia klon. So, dia mempunyai ciri yang serupa dengan induk. Okey. Okey, jelaskan. Yang ketiga ialah terapi sel stem. So, sel stem. Tadi dekat pengkulturan daging pun ada sebut pasal sel stem. So, sel stem ni adalah sel yang belum membeza menjadi sel anak yang baharu. Contoh, dia sel yang asal. Dia sebelum jadi sel darah, sebelum ada fungsi yang tertentu. Okey, terapi sel stem ni digunakan untuk merawat ligamen dan tendon yang terkoyak, sendi lutut dan otot jantung yang rosak. Okey, contoh ni. Okey, orang ni sakit jantung. So, kita akan ambil sel stem. Sel stem ni terdapat pada sum-sum tulang, dekat tulang pinggul.
Okey. Kat bawah tulang belakang tu ada tulang pinggul. So kita akan extract cell stem. So cell stem nanti disuntik ke dalam otot jantung yang rosak. Okey. Bila dia dah suntik, dia akan membahagi secara mitosis bagi menghasilkan sel otot dan salur darah yang baharu. Okey. So dia akan mengalami mitosis, dia akan banyak-banyak, kemudian dia akan hasilkan sel otot. Dia akan mengalami pembezaan untuk hasilkan sel otot dan salur darah yang baru. So ni adalah tisu jantung yang baru. So dia akan gantikan tisu yang dah rosak. Okey. Okay, last sekali. Yang ni tak ada dalam buku teks tapi cikgu nak masukkan. Antara aplikasi lain ialah pengklonan. So biasa kalau kamu pernah dengar pasal Dolly. Dolly ialah kambing biri-biri yang klon. Okay, macam mana dia dihasilkan? First, kita akan ada 2 kambing biri-biri. Satu jadi penderma sel. Ni diambil daripada biri-biri jantan. Okey. Satu lagi betina dewasa. Dia penderma untuk sel telur. Okay, daripada sel jantan ni kita akan ambil nukleus. Okey. Yang sel betina ni kita akan keluarkan nukleus. So kita nak sel yang kosong. Sel yang kosong untuk kita masukkan nukleus daripada yang jantan. Okey. So kedua-dua sel digabungkan menggunakan rencatan elektrik. Okey. Ini adalah sel yang telah bergabung. So yang sel ni daripada betina, nukleus daripada jantan. Kita akan tengok sel ni akan membahagi secara normal. So bila dia dah banyak-banyak, nama dia embrio. Kemudian embrio ni akan diletakkan di dalam uterus ibu tumpangan. Okey. So embrio berkembang secara normal. So ibu tumpangan akan bersalin. Dapatlah anak biri-biri yang telah diklon. So dia akan sama dengan yang jantan. Sebab apa? Sebab kita ambil nukleus daripada yang jantan. Okey. Jelas kan? So, itu sahaja untuk mitosis. Kalau ada masalah, tak faham lagi, boleh tanya cikgu. Okay, jumpa lagi. Bye.